بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علم الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mengurniakan kepada kita nikmat, mengurniakan kepada kita qudrat dan sebagainya. Hadir dalam majlis ilmu, alhamdulillah istiqamah walaupun seramai seperti biasa, nampak macam lekang dan lapang kosong. Tapi mungkin ada yang sudah pulang ke kampung dan sebagainya. Pelajar madrasah pun tidak ada. Jadi insya-Allah yang hadir tu pun alhamdulillah dikurniakan oleh Allah istiqamah dalam majlis ilmu, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebenarnya malam tak ada program. Tadi ada program dinner sebenarnya, tapi oleh kerana bila ditimbang balik tadi last week dah pergilah kita pergi. Kerana kepentingan majlis ilmu yang bagi kami adalah saya rasa adalah lebih pentinglah, lebih afdal. Jadi saya hadir majlis ilmu untuk mengajar. Jadi dinner kelak lah. Jadi jangan heran kalau lepas isyak kelak saya terus keluar. Jadi saya ada program juga malam tu, agak busy. Jadi setelah kita belajar pada kitab Risalah Al-Jami'ah, kita dah sampai ke habis selesai bab furudus solah, dan kita masuk kepada bab mubtilatus solah, bab batal solat. Tapi sebelum kita masuk bab batal solat, kita akan bahas dulu bahagian sunat-sunat. Yakni yang minggu lepas kami nak cerita tentang azan. Jadi apakah azan sebenarnya? Jadi azan itu adalah yang disebutkan sebagai al-i'lam. Al-i'lam yang bermaksudnya sebagai pemberitahuan. Ya adalah azan. Hukum azan. Ini ada satu zikir yang maksus, yang matlub. Bila sebut perkataan matlubnya dituntut oleh agama, maksudnya adalah sunat muakkad. Jadi azan tu bukan wajib, jangan bila ada soalan dia masuk exam ke apa, apakah hukum azan, tiba-tiba jawab wajib. Bukan wajib, azan cuma sunat muakkad yang matlub. Yang matlub, kecualinya wajib bila mana kita apa? Bila kita nazar. Bila kita nazar makanya akan jadi wajib. Tapi bila hukum asalnya adalah sunat muakkad, sama dengan iqamah. Dua hukumnya adalah sunat, iqamah dengan azan. Jadi banyak ganjaran disebutkan oleh Nabi dalam hadis mengenai orang yang jadi muazzin tu. Jadi muazzin tu untung, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang besar. Disebutkan dalam satu hadis, yughfaru lil muazzin muntaha adzanihi. Maka diampunkan dosa seorang muazzinnya sehingga selesai azannya. Contohnya azan tu 2 jamnya azan, panjang gila tu. Hutan panjang gila azannya. 2 jam. 2 jam ya hanya diampunkan oleh Allah. Ya contoh sajalah, contoh saja. Dia sebut dalam hadis. Jadi dalam satu hadis menyebutkan al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan fi yaumil qiyamah. Jadi lehernya dalam terjemahannya hadis tu, di hari kiamat kelak seorang muazzin tu lehernya paling panjang antara manusia lain. Jadi kita imagine tadi leher panjang kedak zirafah apa ya. Kita imagine lah, tapi hakikatnya bila leher panjang tu dia ditafsirkan, kita kiaskan, jadi leher panjang maksudnya derajat setidaknya tinggi, derajat orang yang muazzin tu, ya, kepentingan seorang muazzin. Jadi iqamah pulang beza dengan azan tadi. Apa beza iqamah dengan azan? Ini satu zikir juga, satu seruan yang khusus yang dituntut juga, maksudnya sunat muakkad untuk mendirikan solat. Azan tadi untuk munggah ke masjid, tapi iqamah tadi yang maksudnya untuk kita mula mendirikan istinhad, maksudnya istinhad dalam bahasa Arab, tarik orang untuk solat. Jadi ini ada dekat, tapi ada kalimat qad qamatis salah, sungguhnya telah hampir waktu solat. Mau dirikan solat sudah tak? Kira seruan lah, seruan tadi.
Fi salatin maktubah. Jadi dua-dua hukumnya muazzin atau muazzin azan dengan iqamah, dua-duanya sunat muakkad. Bila kita di rumah, perlukah kita azan? Contoh kita sembahyang di rumah, musim PKP contohnya, perlukah kita azan di rumah? Terpulang. Mau azan pun boleh, mau iqamah hajat pun boleh. Cuma azan tadi nyampun ghayahnya ataupun tujuan untuk azan tu adalah beritahu orang ramai-ramai tu. Macam kita azan di rumah, siapa kita nak madah? Kita iqamah hajat pun orang dengar. Jadi tapi terpulang, nak pula azan juga boleh, nak pula iqamah hajat pun boleh. Tapi azan tu yang lebih proper lah, orang kata lebih proper. Ada azan, ada iqamah. Yang pentingnya azan tu. Jadi sunat-sunat azan perlu dipelihara juga. Yang pertama sekali tartil, membaca sebutan perlu betul, sebutan perlu betul, dan yang perlu berwuduk dan sebagainya, hadap kiblat, letakkan dua tangan di dalam telinga, dan ketika seruan hayya 'alas solah miring ke kiri, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah ke kiri. Boleh badan boleh miring juga ataupun boleh kepala aja terpulang. Dua-dua adalah sunat lah, ada murid dalam hadis. Iltifat namanya, iltifat berpaling arah. Ya adalah salah satu bahagian Muhammadah tadi, bahagian sunat dalam azan. Jadi kami simak panjang dalam bab tu. Panjang sebenarnya bab tu. Simak panjang gila. Yang keduanya adalah bahagian sunat di dalam solat. Kita bahaskan sunat dalam solat. Jadi sunat dalam solat tu ada terbagi dua, ada hayat dan ab'ad. Hayat dan ab'ad. Jadi hayat itu adalah sunnah seperti apa? Yang pertamanya raf'ul yadain, mengangkat tangan. Jadi dalam mengangkat tangan dalam solat tu, untuknya beri ni ada pecah-pecahkan untuk mudahkan. Jadi disunatkan angkat tangan dalam solat ada empat tempat saja, ataupun ketika empat rukun. Yang pertamanya ketika takbiratul ihram, yang pertama. Kita usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allah, sunat tu, sunat tu. Allahu Akbar. Sunat kita mengangkat tangan. Dan ketika rukuk, kita mau rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk. Sunat angkat tangan. Dan ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Wa 'indal qiyami minat tasyahhudil awal. Dan yang keempatnya adalah ketika kita bangkit daripada tahiyat awal. Sudah kita mau rakaat yang ketiga, ya yang sunatnya. Adapun kita angkat rakaat pertama, angkat daripada sujud tadi, ya si sunat angkat tangan lah. Bila kita rakaat kedua, kita mau bangkit rakaat kedua tadi untuk rakaat yang ketiga, maka sunat. Selesai daripada tahiyat awal, kita berdiri, maka sunat untuk angkat tangan. Allahu Akbar. Sunat. Kerana Nabi pernah pula. Ya, sunat yang pertama. Jadi seterusnya yang kedua adalah wad'u yadi yumna ma'a asabi 'ala al-qu'il yusra. Jadi itu yang kita bahas tadi lah, yang sunatnya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika takbir. Pasal yang ketiga yang sunat lagi adalah melihat kepada tempat sujud. Walaupunnya solat di belakang Kaabah. Contohnya Kaabah depan. Tangga di bawah afdal. Wa qala Nabi mutlaqan. Jadi disebutkan hukum mutlaknya tadi, disunatkan untuk melihat tempat sujud. Nazaru ila mawdi'il sujud. Lihat kepada tempat sujud. Illa 'inda qawlihi illallah. Kecuali ketika lafaz Allah. Tapi kecuali dalam penglihatan tuanya akan berpindah ketika mana? Ketika kita tahiyat akhir, kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita lihat dari kita. Ya yang sunnahnya. Pada awal kita lihat di tempat sujud. Kemudian kita lihat di jari kita. Jadi adakah sunat kita menutup mata ataupun buka mata? Dia selalu jadi isu persoalan di antara masyarakat. Jadi di situ fathu basarihi wa adamu taghmidihi. Tu disebutkan dalam kitab sunat tadi buka mata. Bila tutup mata waktu subuh pula tidur. Tidur pula. Jadi buka mata. Tapi ada setengah pendapat ulama lah. Ada setengah pendapat ulama yang gabungkan di antara pendapat tadi. Apabila rasa khusyuknya tutup mata. Contohnya solat tadi, solatnya tiba-tiba buka mata dengan sujud tu, nampak bayangan perempuan seksi depan. Posisi khusyuknya macam mana nak mula? Tutup mata je lah, tutup mata. Buka mata kelas si khusyuk akan terangkat pula. Jadi
Jadi jelin-jelin mata bahaya. Jadi kita tunduk ke depan. Jadi yang afdalnya lah buka mata. Tapi apabila ada benda yang mengganggunya ketika buka mata, sampai mula tadi nyapu buka mata si khusyuk, maka tutup mata afdal. Okey, tutup mata lebih afdal. Yang penting itulah. Ada sebut situ. Waqad yajibu taghmid. Kadang-kadang diwajibkan tutup mata. Kata dalam kitab, kama idza kana amamahu nisa ajnabiyyat. Seperti mana apabila adanya perempuan ajnabi di hadapannya. Disunat, diwajibkan tutup mata. Takut si fokus, hilang khusyuk. Ataupun di hadapannya ada benda yang menyibukkannya. Contohnya depan nanti tengah solat, cun-cun TV depan. Buka mata tenangkan TV bola dia. Aish. Kalah MU tu adanya. Kalah MU tu. Jadi tutup mata lebih afdal, kata situ. Lebih afdal lah. Ataupun khilaful aula. Tapi bila kita dalam tempat, contoh di masjid, ada gangguan, jadi buka mata afdal. Tangga tempat sujud. Yang lebih afdalnya lah. Yang disunatkan tutup mata tadi bila mana di depannya ada benda yang menyibukkannya, mengganggunya pun khusyuk, ada perempuan wajib tutup. Tapi bila untuk ada macam TV ke apa ke, tutup mata. Takut si khusyuk pula. Pasing dengan solat bahaya ya. Rahsia yang kelimanya adalah saktatus salah. Yusanni lil musalli an yaskuta fi salatihi sitta saktatat. Maksud tadi untuk imam. Yang kelima itu adalah saktatus salah, yang tadinya kena berhenti kita dalam solatnya. Disunatkan untuk berhenti, maksudnya beri tempoh sebentar. Contoh yang pertama, baina takbiratil ihram wa du'a iftitah. Contohnya takbiratul Allahu akbar. Jangan terus Allahu akbar kabira. Itu laju. Yang kena relax kalau. Saktah maksudnya berhenti. Allahu akbar kabira. Cuma ada jarak cumalah. Jadi yang kedua adalah baina doa iftitah wa ta'awuz, dan di antara doa iftitah dengan ta'awuz. Wa ana minal muslimin. Okey, selesai. Beri jarak sikit, diam sebentar, kemudian baru kita ta'awuz. Ta'awuz tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan di antara ta'awuz yang ketiganya adalah di antara a'udzubillah dengan bismillah, Fatihah tadi. Yang ada jaraknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca supaya apa? Supaya ada saktah, ada jarak tadi untuk berikan makmum juga. Yang sikit proper lah solat kita. Dan sikit untuk makmum juga, untuk dapat mengepung kita pun pergerakan. Dan di antara Al-Fatihah dengan amin pun kena ada jarak juga. Kena jarak diamnya. Saktah yang penting. Di antara amin, dia kata waladdallin. Amin. Saktah. Jangan laju gila. Waladdallin. Amin. Orang pun sempat nak laju imam tu. Jadi yang kelimanya di antara amin dan surah. Wa yusannu lil imami tatwiluha fi salatil jahriyah liyatamakkana al-ma'mum min qira'atil Fatihah. Yang kelima atau disebutkan di antara amin dan surah disunatkan bagi imam untuk memanjangkan dia pun diam. Oleh kerana apa? Oleh kerana supaya makmum dah mampu untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya. Okey, yang sunatkan untuk imam dia diam sebentar pada solat jahriyah. Pada solat asar dengan zuhur bolehlah. Solat asar zuhur dengar bacaan Fatihah makmum. Jadi solat jahriyah atau solat maghrib, isyak, subuh. Untuk solat zuhur asar baca aja. Itu pulang saja lah, semua dua-dua diam. Tapi untuk solat jahar seperti solat maghrib, isyak dengan subuh, maka imam kena panjangkan sedikit aminnya. Amin. Diamnya panjang sikit. Yang boleh sibukkan diri dengan doa. Ada doa ataupun yang boleh membaca Al-Fatihah sekali lagi. Sebulang tadi supaya kemudiannya ada yang misalnya baca doa dia terdengar daripada makmum tadi baca tadi waladdallin amin. Ada dengar amin dia. Barunya baca Al-Fatihah supaya sudah makmum dapat fokus dan tadabbur pada surah yang dibaca oleh imam. Dan yang keenamnya saktah adalah baina surah war ruku', di antara surah dan ruku'. Selesainya surah tadi contohnya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Saktah yang penting juga. Untuk imam untuk makmum itu ada makmum yang belakang bacaannya slow, maka sesuai. Contoh yang sesuai untuk saktah tu ada surah-surah pendek lah. Bila kita baca surah pendek, kita berhenti sebentar, diam sebentar, baru kita rukuk. Itu adalah disebutkan sebagai saktatus salah.
Iaitu diam sebentar dalam solat. Diam, saktah, diam. Diam sebentar dalam solat. Ada 6 keadaan daripada takbiratul ihram kepada doa iftitah, yang kedua daripada doa iftitah sampai kepada ta'awuz, yang ketiganya adalah ta'awuz kepada al-Fatihah, yang keempatnya adalah al-Fatihah sehingga amin, yang kelima yang di antara amin dengan surah, yang keenam adalah di antara surah dengan rukuk. Yang antara saktah yang kita perlu tahulah, saktah-saktah dalam solat. Dan doa iftitah adalah sunat di dalam solat. Sunat. Ini disunatkan dengan 5 syarat. 5 syarat. Yang pertamanya mestilah imamnya sempat bersama dengan imam pada qiyam. Maka bila si sempat bersama dengan imam ketika qiyam, tu Allahu Akbar. Si sempat ketika awal lah, maka si sunnah doa iftitah. Kerana takutnya tertinggal al-Fatihah. Al-Fatihah wajib, manakala iftitah adalah sunat. Maka si wajib, si sunat baginya membaca iftitah. Tapi yang kedua atau an la yashra'a fi ta'awuz. Andai katanya tadi solat bersama dengan imam qiyam, sempat imam bawa Allahu Akbarnya pun Allahu Akbar, tapi tersasul a'udzubillah, a'udzubillah, dia terbaca a'udzubillah, maka disebutkan dalam kitabnya disyariatkan untuk membaca iftitah. Disyariatkan. Ya, syarat-syaratnya bila dah tersasul baca iftitah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, disunatkan baca iftitah. Yang keduanya. Yang ketiganya an la yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'aha. Jadi yang ketiga tu mesti dalam hati tu saya dah rasa takut. Saya dah rasa takut tinggal Fatihah daripada bacaan imam. Contohnya solatnya ada rasa khaf tak rasa takut. Sempat si baca iftitah tu, takut sempat baca Fatihah mun imam dah cepat tak, imam dah surahkan. Jadi ada rasa takut dah. Timbul dia rasa takut, desminnya si sunnah dah baca surah, membaca doa iftitah. Yang keempatnya, tidak disunnahkan membaca iftitah ketika solat jenazah. Jangan tiba-tiba baca solat jenazah, panjanglah. Jadi disunahkan. Oleh kerana innaha mabniyatun ala takhfif, kerana solat jenazah tu memang disyariatkan atas takhfif, untuk meringankan. Solat. Yang kelimanya an la yakhafa khurujal waqti li'annahu yajibu alaihi hinazan ishtighal biwajib faqat. Yang kelima tu syaratnya adalah apabila dia takut baca iftitah waktu solat habis. Contoh tadi waktu zuhur. Misalnya waktu zuhur tadi. Waktu zuhur tadi 5 atau 4 minit lagi mau habis, mau keluar waktu, mau masuk waktu asar. Dan ketika tu dia dah fikir, mun baca iftitah tu habis keluar waktu tu, sempat dikira qada. Jadi ketika tu bila dia dah takut, maka wajib baginya untuk membaca apa yang wajib sahaja. Ketika apa? Ketika waktu mau habis dah. Ketika waktu dah mau, atau waktu dayq, waktu yang sempit. Tinggal lagi berapa minit lagi mau habis? 3 minit, 2 minit lagi. Jadi time tu kita kena sempurnakan yang wajib aja. Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, rukuk terus, rukuk pun baca sekali je, subhanallah alhamdulillah, subhanallah bihamdi, diri terus rukuk lagi, baca yang wajib aja, supaya kita mendapat rakaat pertama di dalam waktu solat. Pun kita tadi ketika kita masih qiyam, masih baca Al-Fatihah, solat waktu dah habis, maka nya akan dikira solatnya qada, bukan tunai, dikira qada, kita ganti. Ada dapat dosa sebab kita sengaja melambatkan solat. Yalah kita tadi kena solat di awal waktu lah. Salatu ala waqtiha, solat di awal waktu lah. Yang pentingnya. Jadi mun kita langgar situ ada banyak riwayat lah, dalam kitab tu ada banyak riwayat tentang doa-doa iftitah dan doa-doa yang panjang-panjang lah. Doa iftitah yang kita maksud baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman, ataupun ada yang baca Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallah wa tawassil wajhtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Situ sunnah bagi berjemaah. Tapi bila untuk sendirian boleh sambung dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqi min khataaya kama yunqqa thawbul abyad minan nadas. Allahumma ighsilni minal khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya, sambungannya lah. Tapi disunahkan ketika berjemaah. Sebab bila tatwil ketika sunat tu digalakkan ketika berjemaah. Digalakkan. Ulama digalakkan.
kadang-kadang hukumnya boleh jadi makruh. Kerana apa? Memberatkan jemaah lain. Dan ada satu hadis Nabi sebut tadi, apabila seseorang kalian tu menjadi imam, imam di manusia, maka takhfifkan solat. Takhfif tu ketika solat yang berjemaah tu takhfif. Kerana li'annahu as-saghir wal kabir wal dzal hajah, kata Nabi. Dan kerana di antara sidang itu belakang ada biar kecil, ada orang tua dan ada orang yang berhajat. Ada berhajat tak maksudnya ada orang yang ada urusan. Jadi kita kena bekal lah, dan bila bekal kita kena ringankan solat. Bacakan surah-surah yang yalah. Jadi mun kita nang benar-benar mau baca surah-surah panjang, solat malam ataupun solat sendirian, ketika solat sunat baca panjang surah-surah panjang. Sayyidina Uthman masyhur riwayat kisahnya, nya ketika solat malam, nya ketika solat bersendirian, nya akan mengkhatamkan seluruh Al-Quran. Allah. Mau kita mau lawan caranya pun amal jauh beza kita, amal para sahabat. Jadi biasanya akan bila solat sendirian biasanya khatam sikit Al-Quran. Tapi bila baca dengan jemaah, dia jadi imam, dia akan ringankan solat. Dia akan baca sikit surah pendek. Kadang-kadang dia akan baca surah tu, surah sekian tu, macam Sayyidina Umar suka baca surah Yusuf ketika berjemaah. Ketika solat maghrib, isyak, subuh, dia akan baca surah Yusuf. Surah Yusuf menandakannya cinta dengan surah Yusuf lah. Jadi kita pun mau baca surah yang panjang, maka bacalah ketika solat bersendirian. Solat sendiri bacalah apa-apa ayat yang panjang-panjang lah. Tapi bila berjemaah, untuk solat isyak boleh baca surah yang daripada surah An-Naba sampai surah Al-Ghasyiyah lah. Al-Ghasyiyah tadi maksud tadinya panjang sedikit. Kerana sunat waktu isyak dibaca surah dalam juzuk ya lah. Oleh kerana solat isyak tu panjang waktunya. Macam maghrib tu disunatkan baca surah pendek. Al-Ghasyiyah, selepas Al-Ghasyiyah adalah surah tu Allahumma salli Sabbihisma rabbikal a'la, surahnya sampai ke bawah waktu maghrib. Untuk apa? Untuk kerana waktu maghrib tu pendek, maka disunatkan baca surah-surah yang pendek lagi. Surah pendek. Kerana digalakkan untuk baca surah panjang lah. Jangan kita solat maghrib baca surah Al-Baqarah. Habis waktu. Ada satu kisah disebutkan oleh seorang Ustaz Safar Khandai, disebut dalam Facebooknya, yang cerita dalam kitab buku ya. Ada seorang makmum tu yang menampak imam. Jadi ditanya oleh sultan, kenapa engkau menampak imam tu, katanya. Kerana dia ceritalah waktu solat subuh, katanya. Waktu solat subuh, memang pun solat di belakang imam lah, solat subuh. Jadi imam yang baca Al-Baqarah rakaat pertama. Alif Lam Mim baca Al-Baqarah. Ingatkan dia baca sikit je, hanya baca sampai habis. Bila dia baca sampai habis, okeylah, dah rukuk semua. Ingat rakaat kedua dia sambung surah pendek, sambung surah Al-Imran. Allahu Akbar. Jadi kemudian tadi dah panjang-panjang, waktu naik matahari dah naik dah, subuh tu dah naik dah, kira dah keluar waktu dah. Jadi kemudian dia pusing belakang, wahai jemaah, solat semula sebab uduk saya batal lah hanya. Jangan nyata punya lupa ambil uduk lah hanya. Sekali makmum yang ke depan tampak, dia tampak dengan imam. Oleh kerana peristiwa lah jadinya hanya marah dengan imam. Jadi cerita yang diriwayatkan dalam kitab oleh seorang maulana, yang meriwayatkan dalam kitab ulama India lah yang meriwayatkan. Jadinya cerita dia tadi tentang panjangnya imam baca surah tu adalah salah satu memberatkan, mu'sir ala al-ma'mum, memberatkan kepada makmum. Jadi kita kena takhfif kepada makmum. Kerana apa? Kerana makmum mungkin ada hajat, seperti hadis Nabi sebut, ada saghir, ada orang kecil, ada orang besar, ada orang yang berhajat. Tapi janganlah kita sering baca surah pendek macam di Yaman, guru-guru kami yang akan bila masuk dalam solat isyak, nya sentiasa membaca surah-surah yang di atas, Al-Ghasyiyah dan ke atas, surah An-Naba, semuanya akan baca supaya apa? Supaya tadi silah kita ngamal surah pendek aja, kita ngamal surah lain. Mun nak baca surah-surah lain, tidak ada masalah, terpulang. Dan kemudiannya adalah ta'awudz ketika sebelum Al-Fatihah disunatkan, yang disunatkanlah. Dan mengucapkan amin pun sunat dalam solat. Mengucapkan amin adalah salah satu sunat juga lah. Sunatnya banyak. Disunat dalam solat tu banyak. Ada dekat 1000 sunat, tapi kita cuba amalkan sunat yang ma'ruf lah. Sunat yang ma'ruf. Okey, sunat yang ma'ruf. Jadi kita perlu baca yang panjang-panjang. Sebab kita akan masuk kepada
yang sunat selepas solat. Sunat selepas solat tu macam biasalah, berzikir, berzikir lepas solat. Adapun amalan kita di Malaysia tu bagus sebenarnya, amalan berzikir berjemaah tu. Kita ada sebahagian kelompok pun macam mau menghilangkan amalan-amalan macam tu. Sebenarnya amalan berzikir ketika habis selesai solat berjemaah tu bagus. Namun di Yaman sebenarnya berzikir berjemaah, tidak berzikir sendiri-sendiri. Di Yaman sendiri-sendiri. Yalah, bila kami pulang ke, sengkol rasa baca jadi imam. Macam ni doa lupa dah. Lupa, wallahi kami lupa. Sebab apa? Sebab kami dah lama beramal dengan amaliyah Malaysia tu, lupa doa, lupa zikir, lupa susunan zikir pun lupa. Sebab sini habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir sendiri. Dia seminta amalan zikir kita situ yang telah disusun oleh ulama-ulama sebelum kita adalah amalan yang sangat bagus. Zikir berjemaah, automatically makmum yang dengar pun hafal zikir. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha, walaupun saya pernah belajar dengar imam baca aja, dapat amal siap. Kelebihannya lah di Yaman, ujung-ujung je ilahadun nabi, baca Fatihah dah, doa sendiri. Doa sendiri, diam. Saya dah baca apa-apa, diam. Ilahadun nabi, baca Fatihah, selesai, salat pun. Jadi amalan berbeza. Yang amalan adat orang ada, amalan adat berbeza. Jadi adat kita situ memang sudah disusunkan oleh seorang Imam Syekh Al-Madani. Siapa nama imam, lupa lah, orang Madinah. Imam Al-Qushashi namanya, Al-Imam Al-Qushashi, yang menyusun wirid kita tu, yang daripada first tadi dibaca istighfar, kemudian tadi baca baca surah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, baca 7 kali dan sebagainya. Dan yang disusunkan oleh Al-Imam Qushashi. Dan satu sunnah lepas kita habis solat, sapu muka dengan membaca satu doa, Allahumma azhib annil ham wal hazan. Baca, ya Allah, hilangkanlah pada diriku kesedihan, kegusaran dan kesedihan. Doa selalu kami amal lah, Allahumma azhib annil ham wal hazan. Sapu muka, selepas sapu muka, kemudian baca Allahumma antas salam. Semua zikir tu zikir yang dibaca oleh Nusantara membacanya. Satu Nusantara bacanya. Tapi bila kita pergi negara lain, saya baca dah. Sebab negara lain saya ada cara berwirid masing-masing, dan saya lebih suka meramalkan wirid masing-masing. Jadi masing-masing baca wirid lah. Jadi kita perlu nak wirid beramai-ramai sebab bukan adat setidaknya. Jadi saya dulu first time masuk pun macam pelik. Saya dah baca doa. Pelik juga. Mun di Mekah Madinah pun sama juga. Sebab negara Arab cara saya lain. Cara lain. Jadi yalah, orang Arab datang setoknya suka lah dengan amalan kita tu. Zikir rame-rame, doa rame-rame. Jadinya dah benda yang sangat bagus, mengeratkan silaturahim. Ya, yang paling bagusnya doa. Kemudian bersalaman tu jarang je lah di negara Arab, jarang. Kecuali di Darul Mustafa ada bersalam-salaman. Ya, sunat yang sangat bagus diamalkan. Sunat yang sangat bagus diamalkan. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada pembaca kitab qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dan sikit je, wa yubtilu salatal kalama 'amdan walau biharfain wa nasiyan in kathura wa yubtiluha al-'amalu al-kathiru kathalathi khatawat wal aklu wasyurbu wa inkishafu al-'awrati in lam tustar halan wa wuqu'u an-najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini wa kadha takhallufu bihima bi ghairi 'udhrin wa la tasihhu salatu khalfa kafirin wa imra'atu wa khunsa. Jadi perkara-perkara yang membatalkan solat, yang pertamanya sebut situ adalah berkata-kata dengan kadar 2 huruf atau lebih. Kata-kata 2 huruf atau lebih. Maksudnya tadi kita sebut oi. Ma'ruf, ini adalah perkataan yang ada maksud. Oi itu adalah bahasa Arab huruf nida lah, perkataan yang memanggil. Oi, batal solat kita. Ataupun lebih akan membatalkan solat. So, kena hati-hati ketika solat, jangan tersebut perkataan yang ada 2 huruf. 2 huruf. Yang mana 2 huruf macam dalam bahasa Arab pun sama juga. Bahasa Arab tadi perkataan qi. Qi je, perkataan qaf aja, qaf baris bawah qi. Ada maksud qi. Qi itu maksudnya lindungilah. Qi. Jadi qi ada maksud. Qi dengan apa lagi perkataan pendek-pendek ya? Biharful wahid tu. Qi ai sama aja. Ai maksudnya
wi'yu. Dalam surah Maryam pun ada sebut itu. Jadi perkataan dia nyetuk perkataan yang satu huruf tapi nya mufhim. Mufhim tu hanya difahami, makanya membatalkan solat. Jadi kita kena hati-hati ketika solat, jangan kita sebut perkara boleh difahami ataupun nya lebih daripada dua huruf atau lebih. Sengaja atau lupa membatalkan solat. Sengaja atau lupa. Dia kena hati-hati ketika solat, jangan sengaja menyebutnya. Yang keduanya adalah pergerakan yang seperti melangkah dengan 3 langkah. Makan, minum terdedak aurat namun tidak bersegera menutupnya, terkena najis namun tidak bersegera membuangnya tanpa menyentuhnya. Jadi kita bahas dulu untuk perkataan salasi khutawat. Jadi salasi khutawat toknya adalah pergerakan yang lebih 3 kali. Contohnya pergerakan 3 kali tok yang kita faham mudahnya, pergerakan besar tok yang tok semua. Pergerakan tangan sampai semua badan kepala masuk pergerakan besar. Yang pergerakan kecil adalah jari, mata, bibir, mungkin dapat gerak hidung, mungkin dapat gerak hidung lah. Besar kepis je. Yang masuk dalam yang dikira lah. Harakat kasir pergerakan besar adalah tangan atau lengan. Jadi macam ni kira salah satu khatawat. Ada dikira ikut kaki. Kata guru kami mengajar ikut kaki. 1, 2, 3. Ya salah satu khatawat. 3 pergerakan mutawaliyat. 3 pergerakan sekali. Adapun kita mengamalkan pergerakan 1, 2, subhanallah, berhenti subhanallah, 1, 2 nya akan reset balik bila kita berhenti dengan qadar subhanallah. Jadi bila kita bergerak untuk pergerakan yang rukun solat dikira, tapi untuk pergerakan yang ada dalam solatnya akan dikira batal. Lebih 3 kali lah. Contoh menggatal di palak, jangan diaruk jentuk, diaruk jari je gerak. Kata ustaz tak kata leh. Diaruk macam ni. Jangan jentuk lebih kali, batal solat. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan khusyuk. Ya adalah satu asbabnya kena membatalkan solat ketika kita bergerak banyak. Kita bergerak banyak dalam solat, salah khatawat, makanya akan membatalkan solat. Yang kita perlu jaga. Contoh berlaku saf lah. Contoh kita musaf macam biasa, lopong. Satu saf kosong, tiba-tiba tak ada orang batal solat. Keluar. Kosong saf. So, selalu orang tanya kami, apa kita patut pola bila saf kosong di tengah? Makmum tu yang dalam saf nya perlu alert. Alert tadi maksudnya idenya rapatkan saf ataupun yang belakang maju ke depan. Maju ke depan janganlah over gila. Elak kejap jalan, cuba pergi mall. Jalan so slow lah, jalan dengan tertib. Dalam solat kita tertib, kita sedang berbicara dengan Allah. Jadi kita jalan so slow. 1, 2 subhanallah, 1, 2 subhanallah, 1, 2. Dah saf, rapatkan saf ya caranya. Yang belakang lah rapatkan. Nya saf tu mesti dirapatkan ke tengah. Biar tepi kosong supaya orang di belakang boleh masuk tepi. Mun di tengah tu lompong. Macam ni aku mau masuk, mau lawan orang belakang dengan adanya barisan. Jadi kena masukkan ke dalam dengan pergerakan tadi dipelihara. Jangan bergerak banyak gila. Bergerak 1, 2 cukup. 1, 2 subhanallah, 1, 2 subhanallah. Ya contohnya bila kita bergerak dalam solat. Kerana dalam pergerakan dalam solat tu nya dibenarkan dalam mazhab Syafi'i tu strict. 3 kali pergerakan tak batalkan solat. Tapi ada mazhab lain nya si batalkan 3 pergerakan kerana ada mazhab lain, ada lain pendapat. Contoh berita nangga Imam Mekah. Tang relax saja. Jauh memang relax je saja. Jadi yang mazhab Syiahnya si batalkan solat ketika banyak pergerakan. Tapi mazhab Syafi'i 3 pergerakan batalkan solat. Oleh kerana apa? Oleh kerana tadi nya ihtiyat, nya menjaga kita pun kekhusyukan dalam solat. Ya Imam Syafi'i itu sangat teliti orangnya, sangat ihtiyat. Bab anjing semuanya si terima. Anjing tu walaupun di mazhab Maliki belah tadi ailio anjing jadi najis, badannya si najis. Tapi Imam Syafi'i taknya berfikir mun lah anjing tu jilat badannya, sikah bulunya najis pada ya ketak Imam Syafi'i lah. Jadi Imam Syafi'i pun menghukumkan anjing tak najis semuanya, hatta bulu-bulunya semua najis. Jadi Imam Syafi'i itu memang seorang yang sangat-sangat syadid, tapi syadidnya bertempat kerana ada unsur ihtiyat. Ihtiyat apa? Ihtiyat toknya berhati-hati. Ini sentiasa berhati-hati ketika mengeluarkan hukum. Walaupun Imam Malik ke gurunya,
Tapi dia si takut untuk berkhilaf dengan gurunya. Kerana apa? Kerananya ada ijtihad yang lebih kuat berdasarkan akal. Kerana hukum setiap hukum tu bukan dihukumkan dengan dalil Al-Quran aja, tapi yang menggunakan dalil akal, menggunakan usul fiqh tu yang dengan waqi', dengan keadaan. Dan kita nanggah hukum-hukum yang dikeluarkan Imam Syafi'i kebanyakannya adalah hukum-hukum seperti khilaf dengan mazhab lain lah. Hukum bersentuhan dengan isteri. Hukum bersentuhan dengan isteri, mazhab lain kata si batal. Jadi mazhab Hanbali lah, mazhab Hanbali yang ikut kepada mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki dengan Hanafi kata si batal. Bila bersyahwat, batal, kata Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i syahwat batal katanya. Sebabnya masih dikira mahram. Dia dikira bukan mahram kita. Maksud bukan mahram tu adalah orang yang boleh kita kahwin. Dia kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu memang orang yang sangat ihtiyat dalam hukumnya. Termasuk dengan imam-imam seterusnya yang meneruskan mazhab Imam Syafi'i itu sangat-sangat hebat. Imam Syafi'i itu kita kena ikutnya, kena apa? Yang pun amalnya hebat. Kami itu baru je kelas. Dalam sehari 2-3 kelas. Imam Syafi'i itu harum pula sehari kelasnya si pernah habis. Kehidupan Imam Syafi'i ketika tengah malamnya akan mengarang buku, mengarang kitab, menulis. Waktu solat malam dia akan solat malam. Dia akan solat malam, solat tahajud, solat hajat, solat taubat dan sebagainya, menunggu subuh. Bila solat subuh, selesai solat subuh, mula kelas. Habis solat subuh kelas, terus kelas, kemudian solat duha. Selepas solat duha sambung lagi kelas. Kelas, kemudian mau dekat waktu zuhur untuk orang Lembah qailulah lah, tidur qailulah. Berhenti sebentar, tidur Zuhur kemudian dia sambung lagi kelas lagi sampai ke waktu asar. Lepas asar kelas lagi sampai waktu maghrib kelas lagi sampai waktu isyak kelas lagi. Sampai disebutkan guru kami orang yang ada boleh dikira lah mungkin dalam pukul 11 dalam waktu kita zaman dulu saya dah jam. Jadi mungkin waktu 11 sebenarnya Imam Syafi'i berhenti mengajar, suruh orang pulang, kemudian dia mula menulis kitab. Si berhenti, dia tidur. Terus kitab lagi, tulis kitab lagi sampai tengah malam, terus solat. Tidur sekejap, terus solat. Cemialah kehidupan seharian Imam Syafi'i. Sebenarnya kita mau lawan amal kita dengan sidaknya. Mau lawan kita pun amalan dengan sidaknya ya. Imam mazhab dia baru imam mazhab. Imam Syafi'i, kehidupannya sampai tadi dia kena penyakit buasir oleh kerana terlalu lama duduk. Setiap hari kerja dia duduk mengajar, duduk aja sampai dia kena buasir. Buasir yang kena bangkit buasir dan buasirnya pecah yang penyebabnya meninggal dunia. Dan ketika kewafatan Imam Syafi'i itu adalah saat yang paling sedih lah di antara ada anak-anak muridnya, sedih kerana kehilangan seorang imam yang hebat, yang besar, karenanya telah mengembangkan mazhabnya sampai seluruh dunia, harum pula seluruh dunia. Kerana mazhab Syafi'i diamalkan di Nusantara secara total. Brunei, Filipina, Malaysia, Indonesia, Thailand, Patani, negara atas Thailand apa namanya, Myanmar ke. Dan kemudiannya diamalkan di India sebelah pantai sebelah teluk saya ada mazhab Syafi'i. Kemudian di Yaman semua bagi mazhab Syafi'i. Kemudian di Rusia, Dagestan, Khabib Nurmagomedov, mazhab Syafi'i sidaknya. Kemudian di Jordan sebahagian mengamalkan Syafi'i, di Mesir sebahagian mengamalkan Syafi'i. Jadi betapa banyaknya mazhab Syafi'i itu berkembang seluruh dunia. Hampir sepertiga dunia mengamalkan mazhab Syafi'i. Tapi di negara baratnya ada hukum khusus bagi sidaknya. Sama kena kita. Kita tu memang kena pilih satu mazhab untuk diikut. Tapi ada sedikit perbahasan untuk orang belajar syariah tahu. Benda tu, yang ni namanya fiqh aqaliyat. Fiqh aqaliyat tu adalah fiqh minoriti. Contoh bila kita berada di negara-negara barat, susah bagi kita untuk mengamalkan satu mazhab. Jadinya ada satu kelonggaran Rusia, tapi ya dibahaskan dalam fiqh aqaliyat lah, yang mempromosikan ataupun yang menyebarkan kaedah pelajaran fiqh aqaliyat itu adalah Syekh Abdullah bin Bayyah lah, yang mengajarkan. Contoh kita di sini di Eropah tu jadi budaya asalnya bersalam dengan perempuan, satu majlis dengan perempuan. Jadi ditanya dengan para guru, mungkin kita ikut mazhab asal, mamnu, haram, mesti boleh. Kita duduk dalam majlis Arab, ada larangan dalam Quran lagi. Tapi bila dibincang oleh para ulama, nya ada beberapa kelonggaran untuk orang yang di negara barat aja. Tapi negara kita memang sih boleh lah, jangan diamal. Negara kita sih boleh, kerana apa? Kerana kita mazhab Syafi'i total. Cuma ada beberapa pandangan kita ikut mufti lah. Kerana
Kerana kita tahu sebagai orang awam, semua kita tahu orang awam, titik aras kita adalah fatwa. Titik aras kita fatwa. Apa-apa hukum kita dengar daripada ustaz yang berceramah depan tok kah? Nya bukan fatwa. Kita boleh ikut seikut. Mau ikut boleh, terpulang. Contohnya hukum-hukum masalah seperti vaksin apa semua, maka kita kena ikut fatwa. Ikut fatwa. Kerana fatwa dah menjelaskan sekian tok, kita ikut. Kerana fatwa tu adalah kita pun sandaran kita. Mungkin kita sudah sandaran, semua orang berfatwa. Semua orang nak keluar fatwa. Sebab fatwa tu prosesnya, tuan-tuan, bukan mudah. Bukan yang bola status di FB, tak fatwa. Bukan macam ni. Fatwa tu hanya dibincang oleh para ulama-ulama, para ahli jawatan kuasa yang pakar dalam bidang hukum, dan kemudian yang akan dibentangkan kepada contohnya masalah-masalah seperti masalah moden lah, masalah baru, contohnya vaksin dan sebagainya. Dia akan dibentangkan oleh doktor dan dikaji oleh ustaz-ustaz ataupun para syekh, akan melihat dan kemudian akan dibincangkan. Dan kadang-kadang bila ahli majlis jawatan kuasa mufti mampu untuk memberikan keputusan, maka sebenarnya akan selalunya menakal untuk mengambil fatwa-fatwa daripada luar negara. Contohnya daripada Bu'uth, Majlis Fatwa Darul Ifta Mesir, daripada Jordan, daripada Palestin, akan diambil daripada luar dan diamalkan di situ. Tapi yang mesti sesuai lah dengan negara Malaysia. Kerana negara Malaysia adalah negara yang makmur dan negara yang penuh dengan orang kata negara majmuk lah, banyak kaum lagi dan sebagainya. Banyak yang kita perlu pelihara. Jadi macam-macam soalan dapat bila dekat ujung tahun tu. Contohnya, bolehkah kita ucap Merry Christmas? Dia tanya Merry Christmas. Jadi dalam masalah tu kami berlaku adil. Kami akan kemukakan kedua-dua pendapat ulama. Pendapat ulama yang pertama daripada ulama mazhab yang empat lah. Tu waktu kami mengaji kat Yaman, tu tanya, Syekh, hal yumkin an nantuk bi Merry Christmas ila Masihiyin? Boleh sih kami orang ucapkan perkataan Merry Christmas dengan orang Masihi, orang Kristian? Kalau Syekh, haram namanya. Dia marahnya. Sebab apa? Yang mana ulama-ulama mazhab daripada yang empat, ittifaq ulama yang empat, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, haram daripada. Kenapa? Bila kita ucap Merry Christmas, nya ada unsur-unsur kita mengiyakan setidaknya pun perayaan. Kita mengiyakan Jesus adalah Tuhan. Tapi ada pendapat yang kedua. Itu pendapat ulama mazhab yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tu dikeluarkan oleh para mufti-mufti kita di Malaysia tu. Terutamanya yang mengeluarkan fatwa tu adalah Dr. Ali Jum'ah, Habib Omar bin Hafiz, Habib Ali Jufri, Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, dan Dr. Syekh Yusuf Qadawi, dan banyak ulama-ulama yang mengeluarkan pendapat boleh kita mengucapkan perkataan Merry Christmas ataupun Selamat Hari Natal. Contohnya kita ucapkan kepada saudara-saudara yang bukan Muslim kita ataupun sahabat-sahabat kita yang bukan Muslim. Kita mengucapkan oleh kerana apa? Ta'alluf liqulubihim. Untuk apa? Melembutkan hati sinya. Menunjukkan Islam tu siknya syadid, siknya keras, tapi Islam tu pun ada kelembutan di dalamnya. Jadi pendapat yang kedua tu dikeluarkan oleh fatwa, kecuali dengan satu syarat. Syarat tadi, jaga i'tiqad hati kita. I'tiqad tak nak jaga, i'tiqad tak pegangan hati kita. Jangan kita mengucapkan dengan hati kita tadi membenarkan, masih boleh. Tapi kita kena mengucapkan dengan rasa tadi, just ucap-ucap aja. Orang ucap cuma aja lah. Tapi paling afdal kata para ulama, paling selamatlah ucap selamat bercuti je. Selamat bercuti katanya. Jadi dia paling selamatlah. Saya dapat unsur-unsur Natal semua. Dia paling afdal disebutkan oleh para ulama. Jadi cukup sekadar saja kita pembahasan hari itu. Insya-Allah kita akan bahas lebih detail pada minggu hadapan insya-Allah. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada tersalah cakap ataupun terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.